Jumpa orang yang semayang tapi tak puasa. Kalau ada, saya ini otak. Sebab orang semayang mesti dia puasa. Betul tak? Tapi kenapa ada orang puasa tak semayang? Sebab dia biasa dengan puasa. Persoalan saya, kalau tuan-tuan paksa anak di rumah 7 tahun 8 tahun puasa, tuan-tuan boleh yakin tak budak-budak boleh puasa? Boleh puasa tak? Oh, dia kata, anak saya puasa Ustaz. Mana awak tahu? Depan kita dia kata dia puasa. Belakang kita tak tahu. Yang kita nampak dia tidak masuk bilik air. Dia tidak masuk bilik air. Apa nak kenci mak dia? Datang masuk bilik air, bawah keluar pakai masuk benda tahu. Ini yang takut ini. Lebih-lebih lagi, bila kita paksa dia puasa dengan beri upah, depan kita dia puasa, belakang kita tak tahu. Kalau ini berlaku, berarti di bulan Ramadan Al-Mubarak, kita ajar anak kita, kita latih anak kita, dan didik anak kita supaya berbohong dengan bapak-bapak. Kalau ini berlaku, habis satu Ramadan, anak kita dapat sijil. Sijil apa? Sijil apa? Sijil bohong. Pujangga Melayu ada berkata, saikap, senyohong, gelama, ikan duri. Cuba sama. Itu dia betul. Ini cakap, tapi dia kata cakap aku malam-malam boleh diri tepi dari lagi. Itu kata betul tu. Cakap bohong lama-lama mencuri. Lima, kalau terlatih anak kita berbohong di bulan puasa, tak mustahil besok anak dia pencuri, penyamun, perompak. Sebab itu saya tak salah berpuasa, paksa anak puasa. Saya secara saksi, secara pribadi, saya tak paksa cucu-cucu saya berpuasa. Bahkan beri warning anak-anak saya, jangan kau paksa anak puasa. Kalau bulan puasa, cucu saya datang rumah saya, dia usianya 6 tahun, 7 tahun, tanya dia, halo puasa, halo? Puasa tuan, ok, halo? Kalau tak larat, tidak buka puasa. Oh dah, kawan, halo, larat. Apa yang kita petang, halo? Tak larat, tidak buka puasa. Tak, kawan, halo, puasa. Itu cucu saya. Cucu saya tak tahu. Okay? Sebab itu bila budak-budak nak boleh puasa, kena uji. Nak uji macam mana? Cucuk kodok yang lebih buka puasa balas tadi. Tak tahu, orang perak kedai cucuk kodok. Yang cucuk kodok. Orang perak kedai cucuk kodok. Malam tadi pun dia cucuk kodok. Nak buka puasa 5 orang. Suami, isteri, mak, ayah 2 orang, anak 3 orang, apa orang? Yang pergi buat cucuk kodok salah tu apa? Dia buka puasa 5 orang, buat cucuk kodok salah. Makan, tak ada. Tak ada nak buang kat simpan. Okey, jangan buang, simpan. Bilang bunyi. Bilang, tak lebih, ada lebih 30 biji. Masuk al-Taqawil elok, tutup elok, masuk almari, tutup elok. Takut tikus makan. Oh biji? 30. Sampai jam 5 petang, bilang balik 30. Bilang tinggal 20. Apa pergi? 10 sudah bilang. Mana pergi? Kalau tak anak dia, pak dia. Tak mustahil. Kalau tak anak dia, pak dia tu mak dia pergi. Tapi mak, insyaAllah, mak pasal bapak tak tahu. Rupa-rupanya hari ini ada orang yang dia mengaku dia puasa, tapi tak puasa. Kau lepas satu peristiwa benar-benar berlaku, cerita benar. Seorang isteri telefon saya mengaduhan, menangis dia. Kata Ustaz, saya nak cerita mengaduhan. Ada apa? Menangis ni. Mula-mula dia orang lepas tu kalau saya lemah dulu Ustaz, suami saya Ustaz. Kenapa ni? Saya mati-mati ingat suami saya puasa Ustaz. Habis dia tak puasa Ustaz. Macam mana dia tahu? Dia nak saya tahu Ustaz. Tanya dia, suami semayang tak? Semayang, mandok Ustaz. Patut dia kata. Suami tak semayang. Tapi selama ni bangun sahur sekali. Bangun sahur.
Nak pergi kerja siang-siang tak pernah breakfast. Balik kerja petang-petang melepek. Oh, dia tak puasa Ustaz. Mana tahu? Hari ni saya tahu ni. Kemarin Ustaz. Kemarin. Dia saya tahu dia kata kemarin dia nak masak nak buka puasa dengan suami dia. Dia buat dua jenis kuih. Satu kuih lepak liat. Satu kuih lepak. Tahu lepak liat? Tak kenal lepak liat? Oh, dia orang tak kenal lepak liat alamatnya. Dia buat kuih mulut tu. Satu lepas dia dah siap masak, dah hidang, sedang goreng pisang. Jam 6 petang. Apa yang masak nak ada buka puasa, yang masak ada nasi lauk siap, kuih ada dua jenis. Lepas dia goreng pisang. Okey, cukup lah saja. Masa nak keluar bilik, nak keluar dapur, isteri sibuk masak, tak nampak tak pasal, dia sambah dia balik masuk bilik. Masuk bilik, buka baju, buka seluar, buka lepas dia. Oh, kalau lepas lihat tuan-tuan panas-panas lagi. Punyang tak habis, punyang tak lumat, pelan pun. Dia sangkut di sini dia ngomong. Nak keluar, tak keluar, nak pelan, tak masuk. Lama-lama, Bini dia pun dengar, apa yang dekat dia. Suami lekam, tengok apa kena bang. Apa pun bang, lepas lihat. Macam mana dia buat? Air. Minta air. Bini pergi ambil air, dia pun aku kena bang, lepas dia cabut. Inilah cerita ni. Suami yang mati-mati mengaku dia puasa. Pasal apa? Ini pentingkan puasa daripada sebahagia. Ada berlaku tak? Sebab itu jangan paksa anak puasa. Melainkan kalau anak itu dengan rela, dia nak berpuasa. Kadang-kadang saya bertanya seorang ibu, puan suruh anak puasa buat apa? Oh, nak latih dia, nak latih dia puasa. Latih buat apa? Untuk apa? Seorang anak yang umur 8 tahun, dia habis puasa sebulan. Dia latih puasa sebulan. Habis sebulan puasa, masuk Syawal, dia puasa 6 tak bulan. Dia puasa 6 tak bulan tu? Habis latihan apa? Apa latihan apa? Habis Syawal, bulan-bulan lain, dia puasa kat Senin Khamis bulan tu? Tak juga latihan apa? Sebab tu saya kata, jangan paksa anak-anak puasa. Tapi paksa anak-anak sembahyang. InsyaAllah dengan terpaksa sembahyang, didik mereka dengan sembahyang, InsyaAllah akan terbinalah syakhsiat orang anak apabila dia juga kesal Nabi. Itu pengajaran. Waktu Isra' Mi'raj berlaku kali ke-12 kenabian. Itu umur 12 wajib, tapi sebelum umur 12 dia juga kena. Cuma kadang-kadang tuan-tuan ya, di segi psikologi, di segi falsafah pun, kalau kita nak latih anak-anak sembahyang, tak payah paksa. Tak payah paksa. Kalau di rumah tu bapak sembahyang, mak dia sembahyang, abang dia sembahyang, adik-adik akan semua tu. Saya tuan rumah saya, bukan saya ada perlu jual lepak. Ada yang seorang kita duduk dengan saya umur 3 tahun. Baru masuk 3 tahun. Bila saya nak sembahyang, dia sibuk nak sembahyang sama. Kena cari jalan tulis satu untuk tak selesai. Kalau tidak, dia tak dapat sejadah, dia berdiri depan saya sejadah. Tak sembahyang semua. Dia nak tahu dia sembahyang. Tengok bapak sembahyang, tengok mak dia sembahyang. Anak tak sembahyang. Melainkan kalau mak bapak tak sembahyang, anak-anak, saya pernah sekali, bukan saya nak cerita, saya nak mengata. Apa bekas saya nak mengata, saya nak cerita. Saya tak mau mengata, saya nak cerita. Kalau mengata, dosa, cerita tak dosa. Dan saya bukan nak mengata, saya nak cerita. Orang tanya Ustaz, apa beza Ustaz? Beza ni mengata dosa, cerita tak dosa. Ya, dia apa beza dosa tak dosa? Ya, kalau mengata, kita menjejahkan haibat orang. Kalau cerita, tak sebut siapa orangnya, tapi cerita tu saya tahu. Pernah satu kali, saya singgah umur kenalan saya. Ada seorang manusia yang saya kenal itulah. Betul lah, saya ada masuk kapal dia, singgah umur dia. Berbuat-buat sekejap, saya berkata, Allah, maaf, boleh tak saya tukar sembahyang tak? Tak sembahyang lagi, nak tukar sembahyang. Oh, boleh. Dia lari, bila terpuh, bila sini, bila sini. Apa keluar lagi? Saya berkata, dia kenal.
Lari sana, lari sini, lari sana. Tahu siapa lari? Siapa cari sana? Orang tak tahu sejarah dari mana. Apa berarti? Apa berarti? Tak semayang. Oh, tak tahu sejarah dari mana. Cari-cari buat teringat, lipat dalam lemari. Buka lemari, tarik sejarah keluar. Letak. Nasib baik tahu bulat tu. Nasib baik bulat tahu, kalau dia bulat tak tahu besar kemaluannya. Itu bentar. Saya pun semayang. Ambil buruk, saya semayang. Bila saya semayang, saya nampak tabi itu bergerak, tabi sana bergerak, tabi bilik ini bergerak, rupanya ramai orang menyendak saya semayang. Entah ke bini dia, entah ke anak dia, entah ke dia menyendak saya semayang. Apa dia pelik tau tengok apa dia buat apa ni. Dia faham tak? Itu makna keluarga tak semayang, ini jadi. Cuma nasib baiknya sejadah ada, kita tahu kiblat. Kalau tidak, inilah itu dikatakan Isra' Mi'raj, ibrah sepanjang zaman. Yang terpenting ialah ibadat salat. Kerana ibadat salat merupakan ibu bagi segala ibadat. Saya pasal tuan-tuan, ibadat salat merupakan ibu bagi segala ibadat. Kalau ulama akan mengatakan bahawa orang-orang kafir, orang-orang bukan Islam, kebaikan mereka terhalang kerana kekafiran mereka. Karena mereka kafir, karena mereka bukan Islam, semua kebaikan mereka terhalang karena mereka kafir. Orang kafir bagi derma 1 juta buat masjid, boleh ambil tak? Ambil boleh tak? Suri makni lah dia bagi. Dia bagi 10 juta buat masjid, boleh ambil tak? Ambil boleh. Bagi dia ada pahala tak? Tak ada. Dia bagi kita boleh ambil, tapi bagi dia pahala tak ada. Dia tertolak ikan tek itu boleh. Allah tak sebagai pahala pada sebab kebaikannya terhalang kerana kekafiran. Tapi kebaikan orang Islam terhalang kerana tidak sembahyang. Orang Islam kalau tak sembahyang, dia buatlah kebaikan macam mana pun. Puasalah genap macam mana pun. Dermalah berjuta pun. Pergi haji 10 kali pun. Bahasa dia tak diambil. Sebab tidak sembahyang. Dia terbaik ibu segala ibadah. Ini penting Isra' Mi'raj. Sebab bila mana Allah nak wajibkan sembahyang, Allah jemput Nabi naik ke atas. Nabi tak derek di bumi untuk untuk sembahyang, tak macam puasa, haji dan zakat. Bila mana Allah nak wajibkan puasa, malaikat bawa ayat, Jibril bawa ayat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wajib kamu buat puasa. Dekat hanya Nabi naik menghadap Allah. Bila Allah wajibkan haji, Jibril bawa ayat wa atimmul hajja wal umrata lillah. Turun dunia bagi Nabi. Allah nak wajibkan zakat wa atuz zakah. Turun bawah sembahyang.